Okey, terima kasih Sir. Okay, this one Okay, let's say this our model ni okay model kita y I this our model so yt equal to beta o plus beta 1 xt plus error lah, error t. Okay, error t. Okay, jadi di sini ini we look the simply model, model yang ringkas dan model mudah, ada satu variable. Okay, and then of course we assume that the error ni adalah berkorelasi. So the correlation is exist in this error lah. Maksudnya kalau kita lihat regress dia punya raw ni, dia punya error ni by the AR model, error by error model. Okay, we can see that the raw ni adalah menghampiri satu lah and insignificant. Let's say menghampiri satu lah. Maksudnya ada korelasi bersiri dia. There is a serial correlation in our model. So means that the raw is equal to 1. The raw is equal to 1. So the culprit is raw ni lah. Kalau raw ni nilai raw ni 0.1, 0.2, maksudnya maybe the serial correlation is not serious. Okay, let's say in this case the value of the raw is near or equal to 1. So means that the serial correlation is existing in this model. Okay, so in this case, how I want to eliminate? How I want to eliminate the serial correlation is exist in the model. So in this case, we need to transform the model. Okay, transform the model maksudnya kita gunakan cara matematik lah. Transform the model. Okay, the first one is saya pada lupa dah tu balik cara dia. Okay. Okay, let's say okay ni okay. Ini our original model. Okay, the second one ni caranya kita insert lah. Kita insert ni masukkan dalam sini. Kita akan dapat yt equal to beta o plus beta 1 xt plus kita lihat komponen dia. What's the component? The component di sini kan. Ini ni komponen dia kan. Okay, so this one our component lah. Vt minus 1 plus vt. Okay. Okay, in this case, we assume that ni Vt ni, the Vt is numerical distribute lah, numerical distribute, and the mid is 0, and the variance is constant. So means that there is no problem about this error to the error lah. Error to this error ni, this model, no problem. Maksudnya tak ada masalah. The problem now ini ni, ET ni, sebab ET ni ada contain raw ni. Raw ni equal to 1. Maksudnya ada serial correlation. Yang ini tak ada masalah lah. Ini okey lah. Okay, sekarang ni kita insert masuk yang ni, semua ni. Kita masuk kat sini lah yang ini ni jadinya ni. Semua ni. Nanti semua ni. Okay. Okay, so this the second step. And then kemudian yang nombor 3 ni, kita akan okay. Saya kadang-kadang lupa. Okay. Okay, sekarang ni yang model ni kita pergi ke bawah lagi. Tapi kita lagkan t-1 lah. T-1. So jadi maksudnya sini kita akan dapat yt. Kita means that this original model we need to get in the lag 1. So kita akan dapat seperti inilah. Okay, beta o plus beta 1 xt minus 1 plus et minus 1. Okay. Ini dalam bentuk lag 1 lah. Dan previous. Jangan yang ini, yang bawah ni. Yang bawah ni. Okay, and then okay. Selepas kita buat ni, yang ini kita akan multiply by the raw. Kita akan multiply all this one by the raw. Kita akan multiply by the raw. Kita akan dapat raw yt minus 1 plus raw beta o
plus beta 1 raw xt minus 1 plus raw error okay, plus raw error t minus 1. Okey. Kita dapat yang equation yang keempat lah. Equation yang keempat. Okey. And then the last step is kita akan lakukan penolakan. Jadi kita akan tolak dua ni. Tolak dengan satu lah. Tolak dengan 4. Tolak dengan 4. Kita akan tolak dengan 4. 1 minus 4 yang ini, kita akan tolakkan dengan yang ini. Sebab ini leg 1 ni. Leg 1 yang kemudian. So, of course, kena letak di belakang lah. Okay. So, kita akan dapat YT minus this one. Okay. Dapat beta O minus raw beta O plus beta 1 P. Okay. P beta 1. Okay. And then plus raw t tolak 1 tolak dengan raw tolak 1 plus dengan ini ni okey lah plus dengan BT lah BT. Okay, now kita dapati for this expression, last expression, you can see that yang ini ni. Dapati raw it tolak minus 1, raw it tolak minus 1 kita cross out. Ini maksudnya the raw ni yang kita the source of the serial correlation kan, ni nampak ni. Kan? The source of the serial correlation when the raw is equal to 1. Kita andaikan raw equal to 1, the source of the serial correlation ni is now eliminated from this transformation. Dah tak ada dah. Jadi kita akan dapat ni lah. Dia punya ni. Jadi kita akan tekan bawah. Kita boleh tulis sini. The last one is Y star equal to beta O star plus beta 1 XT star plus VT. Maksudnya kita transform lah. Maksudnya YT ni yang ni lah. Jadi Y star ni is equal to YT minus raw YT minus 1. And then the XT star ni is equal to Y minus raw XT. And itu je lah. Dan VT star ni VT star lah. Tak ada apa. Okay, so clear tak dapat di sini. So in this case ni, the last this we call it transformation ni, kita akan dapati bahawa the value of raw ni is now vanished, eliminate from the equation. Kita dah buang dah. Sebab raw ni yang kita kata tadi itu raw equal to 1 ni. Maksudnya this is the source of the serial correlation from this one. Nah, katakan kita andaikan the value of the raw tu equal to 1 ataupun near to 1 lah. Okay, faham? Boleh? Faham, sir, faham. Itu maksud transformation lah. Maksudnya kita akan transform data kita tu. We need to transform data. But in this case, kena ingat in this case kita boleh lakukan step ni ataupun transformation yang very mudah ni. Step 1, step 2, step 3, step 4 and then the last one is step 5 lah. Kita anggap ini step 5 Okay, ini katakan step 5. Ni apabila kita when we assume that the value of the raw is known. The value of the raw is known. Maksudnya kita tahu nilai raw ni. Katakan raw tu mungkin 0.8, 0.9.
0,9 itu maksudnya 100% itu kita andaikan dia exist lah. Kan kita bila kita tengok ingat balik apa yang kita tahu dengan raw. Bila kita raw tu kita ada buat hologram kan. Hologram macam mana bentuk hologram kalau raw tu 0.5, macam mana hologram tu 0.8 kan. Kalau katakan dia kalau 0.9 tu mungkin dia punya spike tu slow, decay slow tu, tu maksudnya ada serial correlation lah kan. Ada masalah atau korelasi. Sama lah di sini. Jadi di sini kita andaikan value raw is known. Kita tahu value raw. Mungkin value raw tu 0.98. Satu tu tak logik lah. Mungkin satu tu mungkin very extreme case lah. Mungkin 0.8, mungkin 0.9, something like that. Okay, kita tahu. If we know the value of the raw, means that we can doing this step lah to eliminate the value of the raw. Maksudnya the step is very simple. Step 1, step 2, 3, 4 until step 5. And then the last one, step 5 is we now have eliminate the value of the raw. The raw is the raw, right, which content in the error. We now eliminate. So means that our ni sekarang ni bila kita regress model ni, maksudnya we assume that there is no longer serial correlation. Ni model yang last kita estimate ni, maksudnya yang ini ni, means that there is no serial correlation in our model because we have transformed the data. We have transformed the data. Okay, ini model ini dinamakan sebagai generalized least square lah. Generalized least square. Maksud dalam istilah trigonometrik. Ini adalah apabila kita tahu apabila value of the raw itu diketahui. Kita tahu nilai value of the raw. Okay. Sekarang ni tengok balik sini. Okay, ni kita tunjuk ni sama step dia ni, saya dah tunjukkan ni bla 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 ni. Okay. And then the equation dikali sebagai quasi different data. Ataupun JLS lah, quasi different data because the term different is referred to if value of the raw is equal to 1. But we assume that the raw is different referred to, okay, because of quasi different kita katakan ini sebagai quasi different sebab dalam kes ini kita andaikan value of the raw ia adalah kurang daripada 1. 0.8, 0.9 ini. Ya, nilai ini 0.8, 0.9. Kita tahu lah nilai dia. And then nilai dia adalah 0.8, 0.9. Value of the raw. Kita boleh lakukan transformasi ini. Sebab itu dengan dikira sebagai quasi different. Quasi different. Silap saya. Tapi kalau value of the raw, if the value of the raw is equal to 1, value of the raw ni is equal to 1. So you cannot using this one lah, step ni. Because ini highly persistent, very highly persistent, kita tak boleh gunakan ni, kita kena gunakan different. Kita kena gunakan different data. Maksudnya kalau ada value raw ni, maksudnya model ni you kena jadikan the different. Maksudnya different y, t, sama macam ni lah. Different xt plus different et. Error term. Kena gunakan data dalam different. Jika serial correlation is raw is equal to 1. Kita tahulah raw equal to 1. Itu mana highly persistent. Konsep ni kita akan belajar dalam time series, advanced time series nantilah. Time series nanti the last chapter. Konsep different ni. Sekarang ni kita lihat quasi different. Dan maksudnya di sini apabila value of the raw is less than 1, kita boleh gunakan transformasi ni. Tapi if the raw is equal to 1, maknanya highly persistent, very highly persistent, kita tak boleh gunakan ni lah. Kita tak boleh gunakan step ni. You kena gunakan data. We need to using the data in the first different. We need to using the data in the first different. Okay, boleh ya? Okay. Boleh, sir. Sebab kalau katakan you gunakan, maksudnya di sini senang ni. Kalau katakan kita tahulah, we know that the value of the raw ni equal to 1. Dia sebenarnya kalau equal to 1, apa terjadi daripada persamaan ni? Tengok di sini, nak tunjukkan. Okey, tengok kita ambil yang hujung dia. Kita ambil yang hujung. Katakan tengok di sini. Katakanlah, okey, saya copy balik Saya ambil yang hujung ni, yang ini. Saya tulis balik semula. Katakan mana? Tak nampak. Okey, saya tulis dulu.
Okey, tengok di sini. Tulis dulu. Y T equal to raw YT minus 1. Ini model kita lah. Yang ini semua ni. Yang ini dah buang lah. Saya saja tulis semula. Yang ini intercept. Intercept ni tak penting sangat lah. Tak apa, kita tak tengok intercept. Okey. Ini intercept. Yang ini ni. Yang variable. Nak tengok variable tu. Kita tengok variable dia. Beta 1. 1 minus raw. XT. XT. Beta 1. Beta 1 XT. Beta balik. Tersilap lagi. Beta 1 XT. Oh. Di mana boleh ni? Silap ni. Yang ini ni bukan 1 ni. Kan dia beta 1 tadi ni, kat atas ni. Saya nampak tersilap ni. Dia bukan yang ini, yang satu FP yang ini. Sebab ini mana tadi? Yang ini silap. Saya betulkan balik. Beta 1 XT. XT minus raw XT. Ini kan, ini ni tolak dengan yang ini. Yang ada raw ni mana? 2 tolak 1 kan? 2 tolak 4. Ini tolak dengan yang ini. Beta 1 XT, beta 1 yang inilah dia. Yang ini dia akan jadi macam ni. Betul lah, yang ini jadi 1 tolak raw. Beta O. Yang bawah ni. Okey, play. Jadi yang ini. Okay. So yang tu XT minus 1 kan jadi dia? So XT minus raw, XT minus 1. Minus 1 ni. Okay. Okay. Saya buat sini. XT minus 1. Silap. Okay. Sekarang ni. Tengok di sini. Okay. Cantik, okey. Okey, so beta 1 kan. So XT minus XT minus 1. Raw dah, ada raw sini kan. Ada raw. Saya ni pun lupa ya. Okey. Okey. Raw XT minus 1. Okey, and then BT. Okey, lock di sini nak beritahu je. So apa terjadi is raw equal to 1. Raw equal to 1. Kalau kita buat di sini tadi ni, bila kita raw is less than 1, kita katakan dia sebagai quasi different. Dan quasi different tu maksudnya kita quasi different tu mana dah hilang saya tulis tadi. Ni. Okey, quasi different tu. Okey, kalau quasi different 0.8 tu maksudnya nilai raw ni still ada. Yang nilai raw ni still ada, maksudnya last ni kita dapat ni mesti nilai raw di sini ni. Dia mesti ada lagi ni lah. Dia ada lagi di sini. Quasi different sebab raw kata 0.8 kan. Okey, ada di sini lah. Beda order raw. Okey. Yang kat sini ni apa jadi kalau raw equal to 1? Jadi kalau raw equal to 1, cuba kita masukkan ni. Kita plotkan ni jadikan jadi 1. Ini jadikan 1 maksudnya 1 darab YT tolak 1 jadi apa? Sama lah kan YT tolak 1, betul tak? Jadi YT tolak dengan YT tolak 1, betul tak? Kalau raw equal to 1, betul kan? Betul? Betul, saya betul. Beta O tolak beta O lah, kosong lah. Sekarang ni tengok ni, jadi beta 1. Kalau ni XT minus XT minus 1. Campur dengan BT. So YT tolak BT 1 maksudnya apa? Kan different kan? Betul tak? Ini ketika beta star lah. Campur dengan beta 1 different XT. Apa ni? Jadi maksud kalau raw equal to 1, maksudnya kita dapat data tu dalam bentuk different. Kita akan dapat, kalau kita lakukan transformasi itu maksudnya kita melakukan different. Tapi kalau katakan raw is less than 1, maksudnya kita tak akan dapat different ni. Kita akan dapat still raw tu still exist. Raw tu mesti ada. Kata 0.8 tu mesti ada di situ. Kata raw 0.8 darab YT mesti ada lagi nilai, bukan YT tak satu nilainya kan, something value, betul tak? Betul? Mesti ada something value. Katakan YT 2.
katakan YT 2. Jadi 0.8 darab 2 ada something value. Tapi kalau 1 dah stay 2. Maksudnya di situlah. Maksudnya di situ. Maksudnya di sini kalau katakan 1, maksudnya nilai YT itu adalah 1 lah. Bila kita tengok formula ni, kita akan dapati bahawa YT minus 1 is same as the different. Akan jadi different. Dia tak akan jadi kuasi. Kalau rho equal to 1. Jadi dalam kes seperti ini, for this one, untuk kita lakukan transformasi ni, kita andaikan bahawa value of the rho tu mestilah kurang daripada 1. Kalau tak, dia tak akan dapat kuasi different ni. Dia akan dapat different. Dia dah lain konsep. Yang ini kita nak gunakan dalam bentuk kuasi different. Kita dapat gunakan dalam bentuk kuasi different. Okay, so that means that if we know the rho, we could estimate beta O and beta 1 by regressing Y type, X type. Y type ni inilah ni. Y type tu asalnya YT minus rho YT minus 1, ST rho ST minus 1. Y type provide we divide the estimate intercept by 1 minus rho. So the estimation of equation is called generalized least square, which is referred to the OLS on transform data. So the GLS will generally be different from the general OLS estimated unless its value of the rho equal to 1. Maksudnya dia tengok di sini dia kata equal to 1, equal to 0. Maksudnya di sini nilai yang kita dapat ni dia mesti beza dengan OLS. Kalau kita ini nama GLS kan, nama GLS. Kalau kita regress model asal, if you regress model asal, perkali yang kita dapat ni mesti beza. Katakan you regress model ni. Katakan you regress ni model asal ni OLS, dapat result, dapat perkali dia lah beta O and beta 1. You compare dengan ini, perkali yang ni beta O star dengan beta 1 star ni, of course dia punya result dia ni beta 1 ni yang kat sini dia akan different. Beza. Dia punya nilainya mesti berbeza. Okey, faham? Sebab ini gunakan GLS sebab kita dah transform data ni. Faham tak? Kita dah transform data ni. Nanti saya tunjukkan macam Faham, sir. Tapi apa terjadi kalau value of the rho equal to 0. Kan saya katakan nilai rho ni dia antara kosong yang satu kan. Nilai tu satu. Katakan nilai dia 0,1. Jadi apa jadi jika value of the rho is equal to 0? Tengok di sini. Tengok di sini patah balik equal to 0. Okay, saya penting balik sini. YT minus rho YT minus 1 serta sini beta O je lah. Okey, yang ini penting tengok transform data ni. Beta 1 XT minus rho XT minus 1 plus dengan VT. Okey, sekarang kita andaikan apa jadi jika rho is equal to 0. Kalau 0 equal to 0, kosong darab YT terminus 1 jadi apa? Kosong lah kan, betul tak? Kosong. Ini pun kosong. Jadi maksudnya model yang kita dapat ni adalah YT sama dengan beta O plus beta 1 XT. Beta 1 XT. Sama dengan LS, sama dengan model asal kita ni kan. Sama ni. Error tak sama, error tu error lain. Ini model sama. Maksudnya kita akan dapat model LS. Kalau kita rho is equal to 0. Sebab tu value ada rho untuk GLS ni mesti antara kosong dengan 1. Kosong dengan 1. Kalau kosong, exactly kosong, dia jadi LS. Tak ada beza. Maksudnya LS dengan GLS ni tak ada beza. Kalau rho ketuan, maksudnya model yang kita anggarkan dah jadi model dalam pembezaan. Dalam bentuk different, first different. Dalam pembezaan lah. Pembezaan pertama. Dia dah lain. Okey, so sekarang ni kita lihat macam mana dalam data sebenar. Kalau data sebenarnya nanti kita mungkin lebih nampak lah. Dia akan lebih nampak. Okey. Okey, sekarang ni kita gunakan data barium. Saya buka data ni. Data barium. Okey, kita gunakan data barium kan. Alrightin. Okey, ini data kita ni. Saya download. Okey. Kalau kita tengok data dia. Ini data dia. Dia ada dummy pun ada juga dummy lah. Ada barium bla 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 semua ni data yang diberi oleh si boleh tengok dah sebab saya dah bagi data tu. Barium. Okey, sekarang ni apa model kita nak anggarkan? Okey, ni model dia.
China import, China import apa tahu, saya tengoklah buku itu apa maksud dia. Tapi dia kata dia punya idea dia adalah want to analyze the effect of anti-dumping filing by US chemical industry on import of various chemical process and industrial production lah. Maksudnya dia China import daripada China China daripada import ni gas, yang ini mungkin antara ni file ni maksudnya lebih kurang ni dummy. Maksudnya syarikat di US dia nak file anti-dumping lah sebelum dah selepas tu. Dummy lah sebelum dah selepas tu. Tak apalah, kita tak minat, kita tak minat, tak tahu lebih lanjut tentang pengubah ni. Tapi inilah pengubah yang kita nak, inilah model yang kita nak anggar. We want to estimate this model, the Berry model. Okay, and dia ada kat sini. Index chemical production, volume gas production, exchange rate, dummy variable ni dummy. Sigma before filing, Sigma nak tengok kesan selepas filing dengan selepas filing untuk anti dumping tu apa kesan terhadap import China ni, berkurang ke bertambah, macam itulah contohnya. Okey, sekarang ni let's say kita regress model, kita regress model kita ni, regress model ni result dia lah. You can estimate ni koefisien dia T square dia 0.3 rendah lah. Sekarang kita tengok apa dapur luasan dia. Nilai dapur luasan dia berapa? Oh, time variable nak set kita kena set dulu. Sebab dalam starter ni kalau you nak gunakan certain command dan command itu merujuk kepada time series, you kena declare. Kena declare time series. Macam ni lah T-set T. Kalau katakan T tu variable you namakan tahun, you kena T-set tahun lah. T-set tahun. Ini dia dah bagi T lah. Okey. Sekarang ni saya regress balik dan tengok tabung luasan. Nilainya 1.4. 1.4 ni rasanya ada auto lah. Sebab jauh daripada 2. Very far from the 2. Not close to the 2. Maksudnya ada auto correlation. Kalau tak percaya, cuba kita gunakan state book free ni. Kita gunakan state book free ni macam mana? Nampak ni. Reject kan? Reject HO ni. Maksudnya ada auto correlation lah. Sebab HO no sharing correlation kan? Nampak probability dia kecil betul tak? Probability dia beri kecil. Kita boleh tolak HO ni. Kita tolak HO. Maksudnya boleh tolak HO tu ada auto correlation. Sama lah. Maksudnya dua test ni dah menggambarkan bahawa our model, our regression is suffer from the auto correlation or serial correlation. Okay lah. Sekarang ni macam mana kita nak correct? Kita nak corrected. Okay. Sekarang ni kita regress original model by OLS macam ni. Ikut dia sama macam ni. Sama macam ni. Kita akan regress model ni. Sebab kita nak dapat residual ni kan. Kita regress model ni. Model yang asal lah. Model yang ni lah model dia. Kan? Ni model ni kita regress model ni. Okay. We regress this model. Okay, ni result lah. Kita regress. Sama tadi result dia sama je. Kita tak tengok. Okay. Sekarang ni kita nak generate apa ni? Okay. Generate series of the Excel. Okay, sekarang ni kita assume value of the raw is 0.35 ni. Kita andaikan ini sebab kita tahu. Because when we want to using this transformation, of course our assumption is we know the value of the raw. Kita tahu. Dari mana dapat tahu ni? Tak tahulah di mana you dapat ni. Mungkin you tengok daripada kerja lepas ke apa ke, ataupun you dapat idea ke, kan? Maksudnya kita tahu. This raw you need to get from the external sources lah. Daripada sumber luaran. Katanya 0.35 kecil lah, rendah lah, tapi tak apalah. Maksudnya kita dapat 0.35. Akan dapat andaian. Tapi kena ingat, nak buat ni, you kena andaikan bahawa value ada raw mesti antara lebih besar daripada 0 dan lebih kecil daripada 1. Dia tak boleh 0 dan 1, nanti dah lain. Bila 0 jadi less, bila 1 dia jadi first different. Sebab kita nak gunakan quasi different. Kita nak gunakan using the quasi different properties transformation JLS.
Jadi kita letak 0.35. Kita andaikan lah, kita tahu nilai itu. Okey, sekarang ni kita letak skala lah sebab kita nak gunakan sebab dalam stata ni ini komah stata lah. Dia punya trik stata ni sebab kita nak gunakan value ni selalu kita nak akan sentiasa gunakan dalam transformasi ni, kita letak skala. Skala raw tu maksudnya kita namakan skala ni. Skala ni macam satu nama lah. Satu nama ataupun angka nanti yang akan disimpan dalam memori stata dan kita namakan sebagai raw. Nak tulis raw ke nak tulis nama lain pun tak apa. Tak tulis nama lain pun tak apa. Dan value of the raw ni adalah 0.35. Letak sini 0.35. Ini option. You tak nak letak skala raw pun tak apa. Tapi nanti lepas ni you kena letak nombor lah. Nampak ni saya letak sini raw kan. You kena letak 0.35, 0.35, 0.35. Okay, faham? Tak ada apa pun. Tapi sekarang ni saya nak andaikan raw. Raw tu yang tadi tu lah, yang raw P macam P tu kan. Kita letak situ lah. Okey, raw. Okey, nampak sini. Ini data kita ni kan. Ini data kita. Okey, ini data kita. Tak ada apa-apa lagi. Tak ada apa-apa perubahan lagi. Tambahan pun tak ada. Okey, sekarang ni kita nak generate. Kita sekarang ni nak generate data baru. Yang ini ni. Sebab kita akan generate data baru dalam bentuk raw nanti. Ini. Dalam bentuk raw. Darab dengan raw. Raw. Kita darab dengan raw ni. Ini data baru ni. Ini data baru ni. Data baru untuk XT. Sebab raw ni darab dengan variable. Kita darab raw dengan YT. Darab raw dengan YT. Kita dapatkan ni lah. Okey. Sekarang ni tengok di sini. Balik. Sekarang ni kita generate. Ni generate. Okey, ni nama saya bagi nama LNCMP ni nama asal. Saya letak underscore raw. You nak letak nama apa pun boleh, tapi saya tak nak confuse, saya letak raw lah. Raw. Okey, ini nama dia Ini nama dia. Apa maksud dia ni? Maksudnya adalah LNCIMP tadi, pembelubah tadi tu, data-data tadi tu kita akan darab dia dengan raw. Okey, faham? Faham, sir. Cara ni kena saya generate ni. Contohlah saya ambil satu ni dulu. Saya execute. Okey, dah ada dah. Cara kita tengok data kita ni. Macam mana bentuk dia. Ni. Ini data ni. Data ni adalah data yang ini ni. LNCL yang ini ni. LNCMP mana? Ni ni. Yang ini ni darab dengan 0.35. Saya ambil kalkulator. 0.35. Kita akan dapat ni. Value ni. Okey, faham? Faham, sir. Faham. Semua ni. Ini value yang telah didarab dengan raw lah. Tapi ini baru satu pembelubah. Dia kena buat ke semua pembelubah. We need to doing this procedure for the all variable. For the all variable. Okay, sekarang ni baru satu. Okay, saya ambil semua ni. Semua ni. Okay. Semua dapat lah. Nampak. Kita dah dapat semua ni. Yang ni kosong-kosong ni dah sebab dia dummy. Sebab dia ada dummy tu ada kosong, ada nilai ni. Semua kosong kan. Ada satu, ada nombor, ada tak nombor lah. Sebab ada dummy ni. Okey, tapi yang ini maksudnya semua dah darab dengan raw. Kita raw ni darab dengan raw, semua darab dengan raw. Okey. Okey, sekarang dia generate siri quasi different. Tengok di sini balik, kita baru darab dengan raw kan. Kita baru darab, sekarang kita nak buat proses ni. Kita nak buat yang proses yang ni. Ni. Kita baru darab dengan raw, kita dah darabkan dengan YT. Mana tadi ni? Ni. Mana ni? Yang ni. YT tolak raw YT minus 1. Yang ini kita dah dapat tadi kan? Tapi dalam ada. Tapi bukan dalam bentuk lag kan? Ini ada lag ni kan? Nampak? Ada lag ni. Jadi saya buat macam mana? Jadi ini tengok dapat ni. Ni ada. Okey, sekarang generate DL. Saya letak DL lah. Dia tu maksudnya different lah. Different ni. Ini nama dia. Okey, apa maksudnya? LCHIMP. Yang ini ni YT kan? Ataupun XT. YT ataupun XT tolak dengan XT ataupun YT tolak satu. Ini ada lag, nampak ni. So tak lag. Yang ini kita ambil raw lah. Ambil yang kat sini ni. Yang dah ada raw ni. Yang ni kan sama dengan bawah. Yang ni ni. Ni. Yang ni ni. Kan? Raw XT. Okey, faham tak faham ni? Boleh? Faham, sir. Faham. Kita kena faham ni. Nanti kena buat soalan nanti. Saya suruh buat nanti. Dia nak untuk bukan untuk assignment. Untuk assignment tu kena buat benda ni.
untuk yang step yang kedua lah. Yang pertama tu you buat yang bertahu tadi tu. Yang kedua ni nak kena masukkan benda ni. Kenapa ni? Kita dapatkan yang ni. XT tolak dengan raw XT tolak 1. Inilah dia. Ini. XT tolak dengan raw XT tolak 1. Kan? Betul tak? Ada lag. Okey, sekarang ni kita buat ni. Generate semua ni. Dengan constant lah. Ini constant lah ni. Saya dah generate constant sekali. Okey. Okey, tengok data dia. Saya dah buat ya. Tengok data dia. Inilah data yang last. Inilah data yang kita akan regress nanti. Kita akan regress. Okey, faham? Kita gunakan data yang ni. Ini adalah